hutang rekod tu lah sebab dia internet ni kan. Alhamdulillah, okay, cikgu berjaya merakam, tekan butang rekod untuk merakam pengajaran hari ini. Alhamdulillah. Baik, marilah kita sama-sama membacakan umur kitab dan juga selawat ke atas Imam besar sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita dapat jumpa lagi pada pagi ini. Tak pagi pun dah tengah hari. Pagi dah berlalu. Okey, diberikan satu lagi kehidupan pada pagi ini untuk meneruskan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Okey, iaitu beribadah kepadanya. Okey, dan juga melaksanakan segala fardu ain dan fardu kifayah seperti mana yang diperintahkan olehnya. Baiklah, pelajar-pelajar, okey, hari ini kita sambung bab 10. Masih lagi bab 10, bab terakhir, dan harap hari ini habis kita settlekan semuanya. Okey, ada lagi 2 topik terakhir dalam bab 10. Okey, jadi kita sambung topik 10.4. Okey, masih lagi kesan politik, kita sambung kesan politik dari sudut antarabangsa. Untuk itu, cikgu kongsikan paparan yang bersama dengan anda. Sebentar, cikgu kongsikan paparannya, paparan buku teks. Sekejap kenapa tak boleh share screen pula? Sudah. Allahu Akbar. Sekejap cikgu sekali lagi. Okey, nampak tak paparan cikgu kongsikan tu? Respon? Ada betul tu. Okey, tak apa. Cikgu settle balik semula. Sudah. Inilah masalah. Apa nama? Kalau guna ni. Dia cakap, sorry, an error has occurred when screen sharing. Sudah, faham pula. Kan? Tak boleh. Sekejap, cikgu. Okey, sekejap. Okey, sekali lagi kita buat. Biasalah bila kita gunakan gadget alat-alat IT ni, okey, kalau komputer canggih sangat, internet slow, masalah juga. Kalau komputer canggih, internet slow pun masalah juga. Okey, negara kita antara negara yang agak ketinggalan dalam kelajuan internet sebenarnya. Okey. Cikgu mula sekali lagi, sabarlah. Doakan sama-sama supaya berjalan lancar. Oh, error lagi. Tak boleh share screen lah pula. Sudah ni. Okey, tak apa. Sekejap, cikgu live, cikgu boleh masuk kan? Cikgu live dulu, cikgu masuk semula. Lepas tu, cikgu masuk tu, cikgu share screen semula Sekejap. Nampak macam tu kot. Dia error ni. Macam mana boleh error? Tunggu sekejap jangan mana. Cikgu live dulu, nanti cikgu masuk. Okey, live dulu.
Okey, nampak tak paparan cikgu kongsikan? Respon? Tak. Tak, Ha? tak. Tak lagi? Tak Sabar, ada. sabar. Sabar, sabar. Tak ada. Cikgu dah sharing ni. You are sharing your entire screen. Sudah tak nampak pula. Apa hal ni? Baru keluar. Ah, Dah nak baru nampak. keluar. Ha, itu. Oh, internet ni. Astagfirullahaladzim. Oh, percaya tak je itu? Aduh, hai. Kita dah masuk tahun 2021 ni. Internet tu lambat lah. Kan? Baru dia keluar. Astagfirullahaladzim. Tak apalah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah kita dapat berada semula dalam talian selepas ada masalah teknikal tadi, bukan di luar kita punya kuasa. Okay. Baik, kita sambung. Jom. Buku teks. Okey, di peringkat antarabangsa. Okey, kesan kemerdekaan di peringkat antarabangsa. Okey. Pada pelajaran semalam, kita dah belajar kesan-kesan dari segi politik. Antaranya, cikgu ulang balik. Okey, antaranya kesan, okey, kesan politik. Okey, dapat dilihat dalam pengamalan sistem raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen, pentadbiran negara, cabaran kerajaan persekutuan. Okey, kemudian hari ini kita akan bincangkan peringkat antarabangsa. Baik, kita lihat bagaimana dasar luar negara kita selepas kita mengecapi kemerdekaan. Okey. Melalui kementerian luar, kita ada kementerian luar. Selepas kita merdeka ada satu kementerian luar lah. Jadi kita hantar kumpulan pertama pegawai dihantar ke Britain. Okey, dihantar ke Britain untuk mendapatkan latihan lah. Okey, latihan bagaimana sesebuah negara itu hendak menjalinkan hubungan dengan negara lain, sama ada secara bilateral atau multilateral. Hubungan bilateral ni ialah hubungan antara negara kita dengan negara lain. Contoh hubungan negara kita dengan negara serantau. Okey, Indonesia, Filipina, Myanmar, Singapura ataupun Amerika Syarikat. Okey, jadi hubungan negara kita dengan negara lain dinamakan sebagai hubungan bilateral. Manakala hubungan multilateral ialah hubungan negara kita dengan badan antarabangsa seperti PBB, Commonwealth, okey, Pertubuhan Negara-Negara Berkecuali dan sebagainya. Macam itulah. Jadi selepas kita mengecapi kemerdekaan, kita perlu dapatkan latihan itu. Okey. Antara tokoh yang penting yang menentukan dasar luar negara ialah Tan Sri Muhammad Ghazali Syafi'i dan Dr. Ismail Abdul Rahman yang pernah dilantik menjadi Menteri Luar. Okey, negara kita juga menjalin hubungan dengan luar seperti Indonesia, India, Australia, New Zealand, Mesir dan juga Jepun. Okey, baik. Itu dari segi dasar luar lah. Jadi dasar luar ni penting sebab kita nak tentukan apakah dasar luar negara kita. Sama ada kita ni nak sokong mana-mana negara atau mengambil satu dasar berkecuali atau kita pro mana-mana, kan? Jadi kita ada dasar luar kita sendiri. Hari ini dasar luar kita hari ini ialah kita mengamalkan dasar luar berkecuali dan berbaik-baik kepada semua negara. Macam tu. Hari inilah. Okey, kita lihat seterusnya. Menganggotai Commonwealth. Commonwealth adalah satu pertubuhan negara bekas jajahan British. Jadi selepas kita merdeka, negara kita diterima menyertai pertubuhan tersebut. Jadi selaku bekas tanah jajahan British, negara kita dapat menggunakan manfaat Commonwealth ni untuk merapatkan hubungan sosio-ekonomi dengan negara ahli. Dan juga Commonwealth menjadi medan negara kita untuk mempamerkan komitmen terhadap isu yang dihadapi oleh negara anggota. Baik, kalau kita lihat negara-negara Commonwealth, kalau kita senaraikan, banyak juga negara Commonwealth ni merupakan negara-negara yang membangun. Dia belum lagi mencapai negara maju. Jadi apabila mereka dapat berkumpul bersama-sama di bawah payung Commonwealth, mereka dapat menyelesaikan masalah, memberi cadangan, mengeluarkan pendapat tentang isu-isu yang dihadapi oleh negara anggota. Baik. Seterusnya pertahanan negara. Okey. Cikgu nak tanya, jelas tak suara cikgu ni? Yes.
Jelas. Alhamdulillah, takut tak jelas Tapi cikgu saya ada soalan. Okey, silakan. Siapa soalannya? Yang pasal dasar luar tu kan. Okey. Kan dulu Jepun tu pernah jajah tanah Melayu. Jadi macam mana negara boleh jalinkan hubungan luar? Macam mana boleh percaya ke Jepun? Okey, baik. Itulah cikgu cakap tadi bagus. Semasa negara kita dijajah oleh Jepun. Okey, kalau kita belajar pada ketika itu zaman Jepun menduduki negara kita, kita belum merdeka, betul Kita belum merdeka, kita masih lagi di bawah penjajahan British. Okey, soalannya yang daripada kawan awak tadi tu, mengapa kita menjalinkan hubungan negara Jepun sedangkan negara Jepun ni pernah menjajah negara kita? Baik, itulah pelajar-pelajar sekalian, kepentingan dasar luar negara kita. So, kita kena tentukan. Okay, kita dah merdeka. Okey, Persekutuan Tanah Melayu merupakan negara baru sekarang. Negara baru dalam peta dunia. So, mesti ada dasar luarnya. So, pilih nak dasar luar macam mana? Terbuka atau tertutup? Atau nak sokong mana-mana? Nak pro barat? Ataupun nak pro komunis? Ataupun berkecuali? Jadi pilih mana? Itu beberapa pilihan dasar luar yang dipertimbangkan oleh kerajaan. Jadi untuk keselamatan dan keharmonian, tak nak ada mendatang masalah atau konflik di kemudian hari, negara kita pilih dasar luar, mula-mula dasar pro barat. Selepas merdeka ni selepas merdeka, Malaysia terpaksa menjalankan dasar luar yang pro barat. Kenapa? Sebab pada ketika itu negara kita masih belum ada kekuatan dari segi pertahanan dan keselamatan. Jadi kita bergantung dengan negara Great Britain. Dari segi keselamatan dan pertahanan. Sebab pada masa itu ancaman komunis masih lagi kuat. Awak kena ingat kita dah belajar dalam bab ancaman komunis negara kita merdeka pada tahun 1997, ancaman komunis belum tamat. Masih kuat lagi itu sebenarnya. Jadi kita harapkan negara-negara Commonwealth ni ataupun Great Britain ni membantu kita dalam soal pertahanan dan keselamatan dengan menghantar tentera-tenteranya. Kita dah belajar dalam bab ancaman komunis yang lalu. Mengapa British sedia membantu kita? Ni dalam ni yang ketiga ni, pertahanan negara. Sebab kita tanda tangan perjanjian pertahanan dengan Great Britain masa rundingan kemerdekaan baru tu. Kita dah sepakat Malaysia, Tanah Melayu akan menandatangani perjanjian pertahanan dengan Great Britain. Jadi mana-mana pihak yang menyerang Tanah Melayu, Britain akan hantar bantuan. Itu dasar pertama. Negara kita dasar pro barat. Sebab apa dasar pro barat? Terpaksa kerana negara kita dari segi pertahanan dan keselamatan masih belum cukup kuat. Kemudian apabila kita dah lama, dasar pun berubah. Apabila kita punya pasukan keselamatan kita dah kukuh. Jadi dasar luar kita pun berubah. Pengaruh British di dunia pun mula berkurang. Maksudnya banyak negara-negara jajahan British telah dimerdekakan. Jadi dasar luar kita juga turut berubah kepada dasar berkecuali. Jadi dengan dasar berkecuali ini, kita jalinkan hubungan dengan mana-mana negara. Jepun, malah negara komunis seperti Korea Utara, seperti USSR, Rusia dulu dia komunis kan, USSR nama dia USSR pun. Jadi walaupun Jepun tu menduduki negara kita pada satu ketika dulu. Jadi itulah dia maksud cikgu tentang dasar luar ni, penentuan dasar luar tu. Jelas tak? Yang tanya tu. Faham? Jelas, faham. Itulah dia. Jadi walaupun Jepun menduduki negara kita, tetapi itu tidak menghalang yang dah lepas-lepas lah, itu zaman perang kan. Jadi jadi Jepun pun ingin menjalinkan hubungan dengan negara-negara luar selepas perang dunia kedua. Selepas Jepun tu dibom oleh tentera bersekutu yang diketuai oleh Amerika Syarikat, Jepun pun menjalin hubungan dengan negara lain, termasuk negara bekas musuhnya. Termasuk negara bekas jajahan, bekas
yang pernah dia duduki, termasuk Malaysia. Okey, baik. Baik, kita teruskan dalam soal pertahanan yang cikgu cakap tadi. Melalui Commonwealth, kita dapat secure kita punya pertahanan melalui pembentukan kerjasama pertahanan Britain, Australia dan New Zealand. Okey. Baik, kita dapat manfaat daripada pertahanan negara dengan apabila kita menandatangani satu perjanjian dinamakan sebagai Anglo-Malayan Defence Agreement AMDA pada tahun 1997. Okey, dalam kandungan perjanjian tersebut menyatakan bahawa sekiranya Malaysia diserang mana-mana negara lain atau musuh luar atau anasir asing, Britain akan hantar bantuan ketenteraan. Itu sebabnya apabila negara kita menghadapi ancaman komunis, negara kita dapat bantuan tentera Commonwealth untuk bersama-sama kerajaan membantras komunis di negara kita. Dan satu lagi peristiwa kita menggunakan manfaat AMDA ni apabila negara kita diceroboh oleh Indonesia pada tahun 1963 macam tu lebih kurang, yang mana pada ketika itu Indonesia telah melancarkan dasar konfrontasi terhadap Malaysia dengan satu slogan namanya Ganyang Malaysia. Jadi korang pada itu, walaupun kerajaan membuka pintu ringan, Indonesia masih lagi nak menyerang Malaysia, maka kerajaan Malaysia minta bantuan daripada Britain kerana ada perjanjian AMDA pada ketika itu. Alright, jelas kat situ? Jelas tak? Jelas. Jelas belajar? Jelas. Okay, good. Jelas. Baik. Alright, good job. Yang seterusnya, penyertaan dalam blok sterling. Blok sterling ni adalah mata wang bagi Great Britain. Dan hari ini blok sterling merupakan nilai mata wang paling mahal. Kalau satu US dollar bersamaan dengan RM4. Bersamaan dengan 8 ke 4 ringgit. Lebih kurang macam tu, 8 ke 4 ringgit. Rasanya 8. Satu US dollar 8 ringgit Malaysia. Tapi kalau 1 pound sterling, dia jadi 16 ringgit Malaysia. Jadi kita pernah menyertai blok sterling. Kita menggunakan pound sterling dalam sebarang urusan perdagangan antarabangsa. Sebab pada ketika itu negara mempunyai komoditi yang cukup kuat dan lumayan, iaitu biji timah. Biji timah pada ketika itu, pada tahun 50-an, 60-an, merupakan satu barang komoditi ataupun satu mineral yang sangat diperlukan oleh negara di dunia. Jadi itu sebabnya kita gunakan sterling dalam urusan perdagangan antarabangsa. Dan kita juga ada satu menggunakan sistem keutamaan tarif Commonwealth Preferential Tariff System untuk memperkukuhkan kedudukan ekonomi ahli-ahlinya. Itu dia, Malaysia menyertai blok sterling. Dalam urusan ekonomi, terutama urusan perdagangan antarabangsa, kita guna nilai pound sterling. Pada masa itulah kekuatan kita sebagai negara pengeluar biji timah nombor 1 dunia. Pada masa itu, biji timah di negara kita cukup banyak. Cukup. Kita kaya kerana biji timah pada masa itu. Right. Baik, yang seterusnya. Dari segi antarabangsa, negara kita diiktiraf oleh PBB. So, kita menjadi negara anggota PBB yang ke-82. Terdapat upacara rasmi menerima ke negara kita ni sebagai anggota PBB apabila bendera negara kita dikibarkan secara rasmi pada 15 Oktober 1957. Baik. Sehubungan itu, oleh kerana negara kita menjadi negara ahli PBB, maka kita juga terlibat dalam misi pengaman PBB. Sebagai contoh, di Kongo berlaku perang saudara. So PBB minta Malaysia boleh tak hantar tentera untuk mengamankan kerajaan di sana. Buat pilihan raya supaya tidak ada ganggu pilihan raya. Proses nak membentuk kerajaan baru Kongo memerlukan pasukan pengaman. So Malaysia telah diberi kepercayaan oleh PBB untuk menghantar
pasukan pengaman ke sana. Okey, baik. Okey, settle. Politik antarabangsa. Okey, ada nak tanya setakat ni? Silakan. Ada nak tanya? Ada tak? Okey, kalau tak ada kita teruskan dengan kita teruskan dengan ekonomi Alright. Baik, ekonomi. Kesan dari ekonomi. Okey. Baik, sebenarnya rancangan ekonomi kita merancang ekonomi negara kita sebenarnya sebelum kemerdekaan lagi. Okey, menjelang kemerdekaan pada tahun 1956 lagi sebenarnya. Kita dah rancang ekonomi kita. Nama rancangan itu ialah Rancangan Malaya Pertama 1956-1960. Okey, memberi tumpuan untuk meningkatkan ekonomi sektor luar bandar. Sebab sektor luar bandar ni kampung kemiskinan. So jurang luar bandar dengan bandar sangat-sangat jauh. Okey, maksudnya di luar bandar ramai penduduk yang miskin, yang hidup miskin. So sangat jauh jurangnya dengan bandar. So untuk itu kerajaan buat satu rancangan ekonomi yang dinamakan sebagai Rancangan Malaya Pertama 1956 lagi. Jadi kerajaan dalam rancangan tersebut, fokus kerajaan untuk mempelbagaikan keluaran pertanian supaya tidak hanya bergantung pada pengeluaran getah. Okey, selepas biji timah, getah. Biji timah ni bandar lah kan. Lepas tu luar bandar tak ada apa-apa pun. Okey, jadi luar bandar ni dia hidup sara diri. Banyaknya hidup sara diri. Jadi kerajaan nak ubah struktur ekonomi ni. Okey, ni adalah struktur ekonomi tinggalan British. So kerajaan pasca kemerdekaan banyak menerima masalah warisan masalah warisan yang ditinggalkan oleh British. Okay, dari satu sudut ialah ekonomi tadilah. Luar bandar dengan bandar ni jauh sangat beza. Jadi itu sebabnya dalam Rancangan Malaya Pertama, kerajaan mempelbagaikan keluaran pertanian supaya tidak hanya bergantung pada pengeluaran getah. Di samping menambahkan peluang pekerjaan bagi mengurangkan kadar kemiskinan. Okey, jadi seterusnya dalam Rancangan Malaya Pertama untuk merealisasikan tujuan tersebut, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, nak membasmi kemiskinan, kerajaan telah menubuhkan satu agensi yang dinamakan sebagai FELDA atau nama Melayu, dalam bahasa Melayu Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan. Dekat dengan jiwa kita tak? Kita ni duduk FEDA ni, keliling kita banyak FEDA. So FEDA ni satu agensi yang agak lama, ditubuhkan sejak menjelang kemerdekaan lagi, iaitu pada tahun 1956. Jadi agensi ini bertanggungjawab untuk membuka tanah baru secara besar-besaran untuk pertanian dan juga penempatan sebelum masyarakat. Kalau awak nak tahu, kerajaan meminjam sejumlah besar wang daripada Bank Dunia untuk melaksanakan projek Felda ini. Dan alhamdulillah, dan hutang tersebut telah dibayar sepenuhnya. Jadi kesannya cuba tengok penduduk Felda hari ini. Rumah besar, ada 2 tingkat, ada rumah banglo. So memang lain, memang sangat-sangat berbeza daripada peneroka generasi pertama. Felda Lurah Bilut, di Pahang tu Felda pertama di Malaysia kan. Memang jauh beza. Sekarang peneroka atau penduduk Felda telah hidup senang. Okey, jadi dalam projek tersebut, keluarga daripada kawasan luar bandar dipindahkan ke tanah rancangan untuk menanam getah, memula getah. Okey, memula getah dulu. Selepas getah barulah kelapa sawit. Jadi kalau kita tanya ayah kita atau atuk kita kan di Felda tu, mesti dia cerita sebelum kelapa sawit, mesti dia cerita tanam getah dulu. Okey. Macam apa nama, di Felda jam ke-12 tu sementara tunggu sawit tu besar dan membuah kan, bila ditukar getah pada sawit, bila sawit tu nak tunggu buah besar dan buah banyak, sukarlah sikit hidupnya. Sebelum tu getah tu tukar pada sawit. So proses pertukaran penanaman ni menyebabkan
peneroka Feda ni dia ada masalah sedikit dari segi melangsungkan hidup, tapi alhamdulillah dapat diteruskan lah. Sebab nak tunggu buah sawit tu berbuah, kenalah tanam ubi kayu, tanam sayur, jual sayur tu, pergi ke sungai, cari ikan, jala ikan, air kan. So sementara sawit tu berbuah, kalau awak nak tahu. Begitulah pengalaman peneroka Feda. Okey. Dan dalam Feda itu disediakan perumahan, ada rumah dan dilengkapi dengan kebutuhan asas seperti bekalan air. Bekalan elektrik selalunya masuk kemudian. Yang pertama selalunya bekal rumah, bekalan air. Dua tu. Dan elektrik lambat masuk. Kalau kita tanya ayah kita atau atuk kita, ya. Mereka akan cerita mula-mula memang tak ada elektrik. Tak ada elektrik. Pakai apa? Pakai minyak tanah, lampu minyak tanah tu dia pam kan. Itulah dia sumber cahaya pada waktu malam. Okey, baik. Seterusnya ialah institusi kewangan tempatan. Okey. Baik, sebelum kemerdekaan kita ada bank yang paling awal ditubuhkan iaitu Kwong Yip Bank di Kuala Lumpur 1913. Okey. Kemudian selepas kita merdeka, satu bank dikhususkan untuk orang Melayu iaitu Malay National Bank atau Bank Kebangsaan Melayu ditubuhkan oleh Ma'ruf Zakaria. Okey. Baik, untuk menggalakkan kestabilan kewangan dengan menyediakan persekitaran yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi negara kita. Okey. Jadi adalah bank ni. Bank ni dah tak ada dah hari ni. Dah tak ada dah bank ni, dah dibubarkan. Kalau bank ni sudah dibubarkan. Tapi nak ceritanya selepas kemerdekaan kita ada bank untuk orang Melayu iaitu Malay National Bank. Baik, pembangunan luar bandar. Okey, kerajaan telah menubuhkan Kementerian Pembangunan Luar Bandar dengan tujuan membangunkan infrastruktur sosial dan ekonomi luar bandar. Dan kita tahu luar bandar ni dia punya pendapatannya sedikit, so kepentingan Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk membangunkan dan memajukan masyarakat luar bandar. Okey. So ditubuhkan di bawah kementerian itu satu agensi yang dinamakan sebagai Majlis Pembangunan Luar Bandar. Ditubuhkan di peringkat negeri dan daerah bagi merancang dan juga melaksanakan projek pembangunan seperti sekolah, jalan raya, jambatan, pondok-pondok telefon. Mesti awak tak pernah tengok pondok telefon. Atau siapa pernah tengok pondok telefon? WhatsApp. Dulu pakai pondok telefon je. Okey, mana ada telefon bimbit tu kan, letak duit silih pondok telefon. Okey. Kemudian dengan memberi keutamaan kepada penyediaan kemudahan asas kepada penduduk luar bandar, bekalan elektrik masuk dah, lepas tu bekalan air, okey, jalan raya, okey, jalan raya, klinik, klinik desa, klinik desa, semua ada di luar bandar. Baik. Kerajaan juga telah melaksanakan rancangan buku merah. Apa ni buku merah? Okey, buku merah ni dalam buku tu ada projek-projek yang berkaitan kemudahan asas seperti jalan kampung, jabatan, surau, bekalan air dan bekalan elektrik. Jadi rancangan buku merah ni khusus untuk luar bandar. So di situ ada projek-projek yang bakal dilaksanakan di kampung-kampung. Jadi rekod-rekod dalam buku merah itu kita dapat pantau, kita dapat semak sama ada dah settle ke belum, sudah laksana, ada checklist, kita boleh buat senarai semak. Okey, contoh kampung A. Okey, patutnya sekarang ni bulan ni kena buat jambatan ni, dah siap ke belum? Check. Okey. Jadi diwujudkan satu bilik gerakan kemajuan negara, okey, pada peringkat daerah, negeri dan pusat untuk memantau projek-projek dalam rancangan buku merah. Baik. Jadi, okey, itulah dia pelajar-pelajar, okey, kesan dari segi ekonomi. Jadi, selepas kita merdeka, yang kita perlu memacu momentum pembangunan ekonomi kita. Jadi, kita tidak boleh harapkan lagi British, okey, kita sendiri, sebab kita dah ada kerajaan sendiri. Okay, jadi kitalah yang akan memacu ekonomi negara. Lebih-lebih lagi selepas kemerdekaan, okay, banyak kepincangan ekonomi yang ditinggalkan oleh British. Salah satu contohnya, pembangunan luar bandar dengan bandar adalah jauh tidak setara. Jurang, okay, jurang yang besar. Okay, baik, setakat ni ada apa nak tanya? Kesan habis dari segi ekonomi. Ada satu lagi kesan sosial. Okey, macam mana? Okey tak? Ada nak tanya?
Cikgu, maksudnya Ada? kalau betul. Hmm? Cikgu kalau apa? Maksudnya Maksudnya? macam masa mula-mula negara kita merdeka ni banyak berhutang lah sebab nak membangunkan semula ekonomi tu yang di luar bandar. Lebih kurang macam tu. Yes, betul. Betul. Itulah masalah kepincangan yang dihadapi oleh kerajaan baru, kerajaan pasca merdeka. Kepincangan ekonomi, kepincangan sosial yang ditinggalkan oleh British. British tinggalkan, balik negara asal, dia tinggalkan. Alamak, macam mana ni? Okey, tengok, okey, luar bandar banyak yang miskin. Jurang bertambah, jurang jauh dengan bandar. So, cek tabung. Nak bantu luar bandar, cek tabung. Cek kat bank. Alamak, sikit pula duit. Ada hutang pula lagi. Jadi, kita terpaksa pinjam dengan Bank Dunia. Okey, jadi kita kena ada paperwork lah. Kalau kita kena ada paperwork. Okey, jadi kerajaan buat paperwork, kertas kerja supaya kertas kerja ni dapat digunakan untuk permohonan Bank Dunia. So diterima. Jadi bayangkan macam mana kerajaan baru ni, cabaran kerajaan baru ni, dia nak pulihkan, dia nak ubah balik, nak pulihkan semua kepincangan yang ditinggalkan oleh kerajaan British. Banyak dari segi ekonomi, hutangnya. Kemudian masih lagi kalau dari segi sosial, masih lagi ada penduduk yang bertuhuruf, ada lagi masih yang tidak mahir, yang tidak fasih cakap bahasa Melayu. Banyak sekolah-sekolah uzur, do'if, banyak kena buat sebenarnya. Okey. Baik, ada lagi nak tanya? Ada lagi? Okey, kalau tak ada kita lihat kesan yang terakhir. Ada tak? Kalau ada terus tanya. Tak apa, cikgu tunggu. Ada? Okey, tak ada kita lihat sosial. Okey, pendidikan lah yang paling penting. Okey, baik. Pendidikan merupakan wadah untuk membina sebuah bangsa bagi negara yang bersatu. Kenapa dia cakap macam tu? Sebab negara kita ni terbina bukan satu kaum. Pelbagai kaum. Melayu, Cina, India. 3 kaum besar. Tak termasuk kaum-kaum kecil lain, Serani, Punjabi, Singh. Nampak tak? Jadi itu sebab ayat pertama dia membina wadah untuk membina sebuah bangsa bagi negara yang bersatu. Nampak tak? Untuk itu kerajaan telah mengeluarkan Penyata Rahman Talib. Rahman Talib ni Menteri Pendidikan pada ketika itu, Abdul Rahman bin Talib nama dia. So bagi mengkaji semula Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1946 yang lalu. Penyata ini memberi penekanan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah. Baik. Jadi bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar di sekolah untuk memupuk perpaduan. Untuk memupuk perpaduan. So sekolah-sekolah rendah dan sekolah-sekolah menengah yang terdiri daripada pelbagai kaum perlu ada bahasa pengantar. Jadi bahasa pengantar ialah bahasa Melayu. Apabila semua bangsa ni mempelajari bahasa Melayu, mereka dapat berkomunikasi tanpa ada sebarang masalah. Jadi kurang atau tidak ada syak wasangka apabila bangsa ni cakap dengan bangsa lain tapi tak faham. Seperti mengata antara satu sama lain dan akan timbul syak wasangka. Ini mesti mengata aku ni, dia cakap Cina. Nampak tak? Begitulah. Baik. Untuk memartabatkan bahasa Melayu, ditubuhkan pula Dewan Bahasa dan Pustaka. Di bawah pasal 1 perkara 152 lah. Sebab ini dalam undang-undang negara perkara 1 pasal 1 perkara 152 ni menjelaskan bahawa bahasa Melayu hendaklah jadikan bahasa kebangsaan. So ditubuhkan Dewan Bahasa dan Pustaka untuk tujuan tersebut, untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. So, kalau kita sebut Dewan Bahasa Pustaka, mesti kita ingat Kamus Dewan kan? Dia bukan setakat Kamus Dewan pelajar-pelajar, banyak peranan atau tugas Dewan Bahasa Pustaka. Sebagai contoh, selain Kamus Dewan menterjemah buku-buku ilmiah daripada bahasa lain ke negara kita. Salah satunya lah menerbitkan buku-buku teks untuk sekolah rendah kebangsaan dan juga sekolah menengah kebangsaan dalam bahasa Melayu. Begitu. Baik.
Kerajaan juga telah menubuhkan Jabatan Penerangan sebagai lidah rasmi kerajaan untuk menerangkan kepada rakyat berkaitan falsafah, dasar dan wawasan negara. Okey, jadi Jabatan Penerangan ni tak popular kan. Kalau awak dengar sekarang Jabatan Penerangan, ada ke yang kita dengar sekarang ni yang popular Jabatan Pengangkutan Jalan. Jabatan Pelajaran kan. Jabatan Polis, okey, Jabatan Siasatan Jenayah. Popular lah tu. Jabatan Penerangan ni ada sampai hari ni. Jadi tugasnya ialah memberi penerangan, maklumat-maklumat rasmi tentang apa yang berlaku di dalam dan di luar negara. Jadi kerajaan nak sampaikan kepada rakyat, so yang tolong sampaikan tu adalah Jabatan Penerangan supaya maklumat dari kerajaan dapat disampaikan kepada rakyat di bawah. Sebabnya Jabatan Penerangan ni fungsinya sebagai lidah rasmi kerajaan. Okey, kita lihat kesihatan. Okey, kesihatannya, pusat kesihatan dan juga hospital ditubuhkan untuk meningkatkan sosioekonomi penduduk luar bandar. Kenapa dia cakap meningkatkan sosioekonomi luar bandar? Sebab dengan taraf kesihatan yang baik, taraf kesihatan yang tinggi, so produktiviti akan bertambah. Apabila produktiviti bertambah, sosioekonomi akan meningkat. Ingat saya ulang lagi. Okey. Apabila taraf kesihatan tinggi, so dia akan meningkatkan produktiviti. Apabila produktiviti meningkat, maka dia juga akan meningkatkan sosioekonomi penduduk luar bandar. So pada tahun 1957, negara mempunyai 65 buah hospital. Sekarang banyaklah, bukan 65 dah, beratus-ratus dah, termasuk hospital swasta dan klinik swasta kan. Banyak dah. Okey. Baik, kita lihat kemudahan asas. Kemudahan asas mesti ada, kerajaan sediakan. Okey. Paling wajib, ni wajib lah, bekalan elektrik, air bersih. Diutamakan dulu. Okey. Lepas tu barulah yang lain. Okey. Sekolah, okey, jalan raya, okey, jambatan, okey, dan lain-lain. Supaya dia dapat meningkatkan taraf hidup rakyat di samping merapatkan jurang antara penduduk luar bandar dengan bandar. Okey, pelajar-pelajar, itulah dia tentang sosial, kesan sosial selepas kemerdekaan negara. Agak menarik juga gambar di bawah ni, cuba tengok. Sebahagian penduduk menghadiri kelas yang dianjurkan oleh kerajaan untuk membangunkan sektor pendidikan pada awal kemerdekaan. Okey, cikgu nak awak kaji gambar ni. Cuba tengok gambar ni sama-sama. Apa yang menarik perhatian anda? Ramai orang tua. Ramai orang tua. Ya. ABC. Kalau cikgu tak tahulah kan. Siapa? Apa dia? Pelajar ABC kan? Okey, nampak tak? Kalau kita hayati, tengok betul-betul gambar ni, kita kaji gambar ni kan. Macam ada orang dewasa mengikuti kelas tersebut. Dan kelas tersebut bukannya sejarah, bukannya PGKT, bukannya PCA Account. Apa tu? Agak-agak tu. Subjek apa tu? Baca Melayu. Bukan baca, mengenal huruf. Kan? Betul lah baca kan? Baca betul lah, baca A sebutkan semula kan? Bukan baca ni sebutkan, tak baca lagi. A, B, C, D tu bukan baca, itu sebut mengenal huruf baru. Jadi nampak tak, di luar bandar masih lagi, macam cikgu cakap tadi, masih lagi terdapat penduduk yang buta huruf. Jadi perkara ini perlu diatasi oleh kerajaan pasca kemerdekaan, sebab di bandar semua dah excellent, dah mahir cakap bahasa Inggeris lagi, tapi di luar bandar bahasa Melayu pun masih lagi buta huruf. Jadi itu sebabnya kerajaan menumpukan luar bandar. Kalau awak nak tahu sekolah di luar bandar kan, sekolah di luar bandar dengan sekolah di bandar, selepas ditinggalkan oleh British sekolah di bandar hanya sehingga darjah 3 je. Itu paling tinggi lah tu. Maksudnya kalau kampung tu siapa yang habis darjah 3, kira hebat lah kan. Hebat lah kan. Aku ada darjah 3. Kau ada apa? Kau ada? Hebat lah tu kan. Bayangkan di kampung macam tu. Setakat darjah 3 saja. Right. Baik, ada lagi soalan tentang kesan? Boleh? Ada nak tanya? Silakan. Ada kesan?
Cikgu, Silakan kesan kita lagi. Sila. masa Sila. mula-mula merdeka tu ada beasiswa ke untuk pelajar? Tak ada. Tak ada beasiswa. Dia belum ada lagi beasiswa sehinggalah kerajaan menubuhkan MARA. MARA, M-A-R-A, Majlis Amanah Rakyat. Okey. Majlis Amanah Rakyat ni nama lamanya RIDA, Rural Industrial Development Authority, atau dalam bahasa Melayu ni ialah Rural Luar Bandar Authority Agency lah. Agensi Pembangunan Luar Bandar. Agensi Pembangunan Luar Bandar dalam bahasa Melayu. Bahasa Inggerisnya RIDA. Dan RIDA ni ditukar kepada MARA. Okey, tujuan RIDA ditubuhkan untuk membantu penduduk luar bandar dalam sektor ekonomi dan juga sektor pendidikan. Jadi bila RIDA ditubuhkan, barulah terdapat bantuan-bantuan seperti beasiswa diberikan kepada penduduk luar bandar. Sebelum tu tak ada. RIDA kalau tak silap cikgu pada tahun 1960 atau 58, 59 macam tu, 1960 macam tu. Masa Merdeka 57 RIDA tak ada lagi. Jelas Jelas tak yang tanya tu? Lah. Sekarang RIDA namanya MARA lah, Majlis Amanah Rakyat. Okey, untuk orang Melayu. So luar bandar tu RIDA, balik pada RIDA sebab awak dah tanya kan. RIDA ni adalah sebenarnya kita dah belajar dalam bab bab usaha-usaha ke arah kemerdekaan negara, iaitu yang mana tolak ansur antara kaum ni, dari segi antara kaum orang Melayu menerima orang India dan Cina sebagai warga negara, dan sebagai balasan orang Cina dan India kena iktiraf kedudukan istimewa orang Melayu dalam perlembagaan. Dan untuk itu RIDA ditubuhkan. Untuk membantu penduduk luar bandar yang hidup dalam serba kemiskinan ini dalam soal ekonomi dan juga pendidikan. So oleh kerana luar bandar ni ramainya orang Melayu. So orang Melayu banyak menerima manfaat. Memang betul. Bila kita keluarkan satu data statistik selepas kemerdekaan, kita tengok siapa yang duduk luar bandar paling ramai, golongan mana yang duduk. Kita buat bancian, kita buat statistik. So di bandar, ramai orang Cina atau India. Orang Melayu minoriti tinggal di bandar. Manakala luar bandar, ramai di kalangan mereka adalah orang Melayu. So luar bandar ni, kawasan luar bandar lebih banyak daripada kawasan bandar. So itu sebabnya luar bandar ni dibantu. Dan untuk itu kerajaan menubuhkan RIDA untuk membantu penduduk luar bandar dalam soal ekonomi dan juga pendidikan. Jadi terdapatlah bantuan-bantuan seperti beasiswa dan juga pinjaman dalam bidang pendidikan dan juga ekonomi. Macam tu. Alright. Ada soalan lagi? Ada nak tanya? Kalau tak ada nak tanya, kita sudah di hujung kelas ni, hujung rancangan. Hujung rancangan ni. Dah hujung rancangan. Kita habis pukul 1 kan hari ni kak? Kita habis pukul 1. Baik. Tak sempat jugalah kita nak habiskan tajuk, nak habiskan buku teks ni. Sebab ni bab yang terjejas ni, 2 bab terjejas. Alhamdulillah, laju juga ni sebenarnya. Baik, kalau ikut pada jadual baru siri kedua, kelas kita pada hari semalam dan juga hari ini. 2 kali saja dalam masa 1 minggu. 2 kali saja dalam masa 1 minggu, 4 waktu. 4 waktu 2 jam. 2 jam saja 4 waktu 2 jam. 2 jam saja dalam seminggu. Tapi tak apa, alhamdulillah laju dah ni sebenarnya. Baik. Untuk itu cikgu minta pelajar-pelajar yang belum kemas kini kehadiran dalam Telegram, sila berbuat demikian. Yang tak ada sila PM cikgu sebab tak ada. Kadang-kadang sebab tak ada tu gadget tak ada, gadget rosak, internet slow dan sebagainya, kena beritahu cikgu. Sebab cikgu kena hantar laporan bersebab. Kenapa pelajar ni tak ada? Cikgu kena beritahu sebabnya. Baik, kalau tak ada apa-apa soalan, cikgu tangguhkan kelas.
Baik, kita akhiri kelas kita dengan surah Al-As dan tasbih Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yalah, pesan kepada kawan-kawan yang tak hadir supaya lihat rakaman pengajaran cikgu yang cikgu akan muat naik. Okey. Sekejap lagi lah. Okey, cikgu akan muat naik. Semalam punya pun dah cikgu dah muat naik. Jadi kalau pelajar tu yang tak ada buku ataupun ada masalah gadget atau ada masalah talian, bolehlah tengok kemudian rakaman pengajaran cikgu tu Okey, baiklah, semoga anda dilindungi dan dirahmati oleh Allah hendaknya. Cikgu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam kelas akan datang. Okey, bye. Waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey. Alright.